Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 158 kaki tangan syarikat usaha sama minyak Brunei Shell BSJV yang sudah lama berkhidmat diraikan pada Majlis BSJV Long Service Emblem. Majlis berlangsung malam tadi di The Empire, Brunei. Penyampaian penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jarabersara, Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ucapannya, Agnes John Scott Lewis, Country Chair Syarikat Shell di negara Brunei Darussalam dan Pengarah Urusan Syarikat Minyak Brunei Shell antara lain menzahirkan penghargaan kepada para penerima atas komitmen dan sumbangan yang diberikan. Muhammad Ali Abdullah. Kementerian Kesihatan melalui pelbagai pihak yang berkepentingan sedang giat merangka sistem darah kebangsaan bagi memastikan darah yang diberikan kepada pesakit selamat, berkualiti tinggi dan memastikan akses universal kepada darah tersebut. Menteri Kesihatan menjelaskan sistem tersebut merangkumi dasar-dasar darah kebangsaan, program penderma darah sukarela tanpa imbalan, dasar bagi penggunaan darah dan produk darah secara klinikal dan bersesuaian dan dasar-dasar lain yang berkaitan dengannya. Berucap semasa Majlis Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 dan pelancaran ujian amplifikasi asid nukleik, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menekankan perlunya bagi satu jawatankuasa darah kebangsaan memantau dan memastikan pengubalan sistem dan dasar-dasar tersebut dilaksanakan dengan betul dan berkesan. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Makmal melalui Pusat Pendermaan Darah juga telah melaksanakan ujian asid nukleik sebagai sebahagian daripada ujian-ujian saringan mandatory ke atas darah-darah yang didermakan. Keselamatan darah-darah yang didermakan akan dapat dipertingkatkan selaras dengan plan strategik Kementerian Kesihatan dalam mempertingkatkan keselamatan dan kualiti penjagaan kesihatan pesakit dan selaras dengan plan tindakan dunia bagi keselamatan pesakit. Majlis diselajurkan dengan pelancaran ujian amplifikasi asid nukleik NAAT yang merupakan satu ujian makmal yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan negara-negara jiran yang telah menggunakan ujian NAAT ke atas setiap unit-unit darah. Pada tahun 2022, negara Brunei Darussalam telah mencapai sebanyak 2.9% dan perangkaan ini adalah konsisten sejak tahun 2014 selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Para peminat kereta dan motosikal sekali lagi berpeluang menyaksikannya semasa penganjuran pameran Borneo Custom BKS 2023 di Dewan Predex Jerudong diadakan untuk kali ke-6. BKS berlangsung selama 2 hari bermula kemarin. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran antara lain bertujuan mengumpulkan para penggemar kenderaan ubah suai di sekitar Borneo. Di samping itu, penganjurannya juga membantu pengusaha tempatan dan dua negara mempamerkan produk masing-masing. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula 10 pagi hingga 10 malam dan tiket masuk dijual di pintu masuk Dewan. Keindahan agama Islam telah menarik 3 adik-beradik berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Malam tadi diadakan Majlis Pengislaman di sebuah rumah persendirian di Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pancur Bengkubau. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama.
Nek Wali Amera anak Siliman memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Nur Anik Zakwan bin Siliman, sementara Marilyn Afera anak Siliman memilih nama Islamnya sebagai Nur Ariana Delisha binti Siliman dan Nek Mandi Alex Vera anak Siliman kini dikenali sebagai Muhammad Nur Anik Anaki bin Siliman. Setakat ini seramai 76 orang telah memeluk agama Islam di daerah Brunei dan Muara. Penuntut Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah muncul johan dalam program Ilal Majdi wal Ula, Karnival Zakat Kendalian Bahagian Sekolah Arab, Jabatan Pengajian Islam. Pertandingan berlangsung di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Kampung Rimba. Hadir Pengiran Muhammad Aminuddin bin Pengiran Haji Hussein, Ketua Bahagian Sekolah Arab Jabatan Pengajian Islam. Program melibatkan pelajar tahun 1 dan tahun 10 fast track dari 3 buah sekolah Arab. Pertandingan antara lain bertujuan untuk mengukuhkan semangat kerjasama, sokongan moral dan sosial serta kompromi hebat dalam kalangan para pegawai dan penuntut melalui persaingan bermanfaat. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan Perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci. Jemaah haji negara yang kini berada di Mekah Al-Mukarramah telah sempurna melaksanakan ibadah umrah dan menantikan ibadah wukuf di Arafah. Meskipun jadual agak padat, para jemaah haji negara gembira dengan layanan serta suasana di sini. Hotel-hotel penginapan jemaah haji negara juga menyediakan perkhidmatan yang baik dengan masih mengamalkan sikap bersederhana. Apa yang penting, kebersihan, kesempurnaan dan kesejahteraan jemaah haji negara dipeduli dengan sebaiknya. Alhamdulillah semuanya mencukupi, walaupun perjalanan menuju ke masjid begitu mencabar, tapi Alhamdulillah semuanya dapat ditempuhi dengan kesabaran, insyaAllah. Dalam perkembangan berkaitan sebagaimana di Madinah, Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan diberi kebenaran oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi untuk beroperasi di Mekah Al-Mukarramah. Berperanan dalam memeduli kesihatan dan kesejahteraan para jemaah, perkhidmatan klinik Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan dibuka di Hotel Rehat At-Taqwa. Selain itu, klinik lawatan iaitu pegawai perubatan sendiri akan berjumpa dengan jemaah mengikut jadual yang telah disusun. Turut disediakan perkhidmatan kecemasan 24 jam. Dalam masa yang sama, pihak pejabat juga menjalin kerjasama dengan hospital setempat bagi perkhidmatan kecemasan jika keadaan memerlukan. Sebagai wadah untuk mensejahterakan manusia dengan memberikan khidmat bimbingan, kaunseling, pengembangan insan dan program yang berkaitan, Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perekap menganjurkan Kaunseling Retreat Brunei 2023. Program berlangsung di Institut Perkhidmatan Awam Rimba. Program disertai 120 peserta terdiri daripada pengamal-pengamal kaunseling dari berbagai agensi kerajaan dan swasta termasuk institusi pendidikan, pengamal persendirian dan pertubuhan kebajikan yang berkaitan bidang kaunseling. Program diadakan selama sehari itu antara lain membincangkan perkara yang berhubung kait dengan akademik dalam kaunseling, piawaian kelayakan profesional kaunselor serta perkembangan profesional atau penerusan pembelajaran kaunseling. Seorang individu dan sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh Otoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI kerana melanggar peruntukan di bawah Seksyen 24 dan Seksyen 43 Perintah Kawalan Bangunan 2014. Awang Sukerdi bin Haji Awang Moksin selaku rakan kongsi majoriti dan pengurus syarikat Azhar Diras kontraktor sebagai kontraktor utama dan syarikat Muslimin Maya Sendirian Berhad sebagai subkontraktor
masing-masing dikenakan kempan sebanyak RM5,000 kerana melaksanakan aktiviti pembinaan iaitu menjalankan kerja-kerja tanah tanpa kebenaran ABCI di kawasan Kampung Sungai Besar, Mukim, Kota Batu. ABCI dalam siaran akhbarnya mengingatkan orang ramai untuk sentiasa mematuhi sebarang akta peraturan piawaian dan garis panduan yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan orang awam serta harta benda sentiasa terjamin. Sebarang maklumat lanjut layari laman sesawang ABCI di www.abci.gov.pn.